di sebalik kemenangan itu, kita masih sebenarnya dalam konteks PKP. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, semalam Perdana Menteri kita telah Menteri Pertahanan kita telah menyatakan kita sekarang dalam konteks PKPP, pemulihan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, iaitu kita dapat tangani COVID kita secara baik. Alhamdulillah. Namun setakat kita sebenarnya dalam konteks kita sekarang ini ada penyakit lain yang sebenarnya mendekati masyarakat kita. Sebelum ni kita dengar COVID-19 kan, tapi kita terlupa untuk melihat penyakit yang sangat-sangat menakutkan masyarakat kita, iaitu yang kini sedang menyerang kanak-kanak. Okey, iaitu penyakit Kawasaki. Okey, penyakit Kawasaki. Biasa kita lihat penyakit Kawasaki ni motor je, kita dengar motor je kalau kalimah Kawasaki ni motor je. Tapi pada petang ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang penyakit Kawasaki. Namun sebelum itu mari sama-sama untuk kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan mengkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini insya-Allah kita akan menjemput doktor pakar kita, iaitu Dr. Kamaru Azhar bin Muhammad Razali, yang merupakan pakar perundingan kanak-kanak dan penyakit berjangkit. InsyaAllah di talian kita pada petang ini. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Macam mana Syawal doktor? Di mana? Di rumah ke? Sekarang ni kan ada urus-urus yang balik kampung. Beraya dengan social distancing lah. Okey. Doktor, pada petang ini kita 60 minit bicara pakar, insya-Allah kita akan cuba mengupas tajuk punca dan diagnosa penyakit Kawasaki. Sebelum ni doktor, saya bila sebut tentang penyakit sebut kalimah Kawasaki ni, saya ingat kau motor je. Kan? Motor Kawasaki. Tiba-tiba datang dalam isu kesihatan ni lahirnya penyakit Kawasaki. Okey, kita digembar-gemburkan dengan penyakit COVID. Tiba-tiba lahir penyakit Kawasaki. Mungkin pada petang ini doktor boleh bagi pencerahan sedikit bagaimana boleh muncul penyakit Kawasaki ni, dan mungkin ada punca-punca dan diagnosis yang seterusnya. Dengan itu mari mempersilakan Dr. Kamaru untuk memberi sedikit penerangan dalam sesi yang pertama. Mari mempersilakan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati FB, saya akan memberi penjelasan mengenai penyakit Kawasaki ini. Saya ada slide yang saya telah sediakan lah, so kita boleh terus tunjukkan slide. Jadi lebih senang bila kita ada slide dan kita ada gambar yang saya rasa mungkin pendengar dan pembaca mungkin lagi boleh faham dengan slide-slide yang saya akan tunjukkan, ya, insyaAllah. Okey, mari kita mula dengan slide yang saya akan share dengan pendengar dan penonton semua. So, yang kita faham Kawasaki seperti Ustaz Zulkifli cakap tu lah, ya, motor Kawasaki. Dan ini motor Kawasaki Ninja yang sisinya memang berat dan besar. Dan sebenarnya ada sejarah penyakit Kawasaki ni, ya. So, ini sejarahnya. So, yang ternampak ni adalah seorang doktor di Jepun, ya. Pada tahun 61, ya, masa umurnya 36 tahun. So inilah Dr. Kawasaki, ya, Tomiyasu Kawasaki. So ini nama doktor yang kali pertamanya dia mendapati ada sindroma penyakit di kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun di negara Jepun, ya. So ini beliau masa tahun 1961, ya. So
handsome orangnya, muda ya. Dan inilah gambar beliau sekarang ya. Alhamdulillah dia masih hidup. So ini Dr. Tomisaku Kawasaki. So pada tahun 1961 dia dapati terdapatnya beberapa kes di kalangan kanak-kanak di Jepun ya, yang ada sindroma yang mereka dapat demam yang berpanjangan dengan ruam pada seluruh badan, mata merah dan bengkak pada kelenjar tengkuk, dan ada perubahan kepada bibir, mulut dan juga anggota hujung kaki dan badan mereka. So pada tahun 1967 dia telah buat collection ya, sebanyak 50 kes di kalangan kanak-kanak di Jepun, dan pada tahun 1967 dia telah keluarkan satu dia telah publish ya, yang didapati, kes yang didapati di kalangan kanak-kanak di Jepun ni. So dia dapat sindroma ni, dan sindroma ni telah diperkenalkan hasil usaha beliau, dan dinamakan nama penyakitnya penyakit Kawasaki. So daripada nama beliau lah yang kita dapati ada penyakit yang bernama penyakit Kawasaki. So apakah penyakit Kawasaki ni? So sebenarnya dia adalah sindroma yang merangkumi beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala ya. Yang pentingnya sindroma ni bermula dengan demam yang akut di kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun. Dan peak incidence dia lah kanak-kanak yang berumur 18 bulan hingga 2 tahun. Dan apakah penyebab penyakit Kawasaki ni? So apa yang kita dapati, ianya adalah susulan dari jangkitan kuman ya, sama ada virus atau bakteria, dan majoriti kes Kawasaki ni berpunca daripada satu jangkitan kuman yang bermula sebelum gejala atau tanda-tanda Kawasaki ni akan muncul di kalangan kanak-kanak yang terkena penyakit ni ya. So dia bermula dengan satu jangkitan, biasanya kuman virus ya, dan gejala tu mungkin akan berlaku dalam tempoh seminggu 2 selepas bermulanya jangkitan kuman ni. Namun penyakit Kawasaki ni lah bukan satu penyakit berjangkit. Walaupun dia dimulakan oleh pencetusnya lah, penyebabnya ialah jangkitan kuman virus, tapi sebenarnya dia bukan penyakit-penyakit. Malah akibat daripada jangkitan kuman virus ni, yang paling penting patologi ni adalah yang masalah kesihatan patologi yang kita dapati di kalangan pengamal perubatan dan researcher ya. Kita dapati ada peradangan kepada dinding pembuluh arteri ya. Dinding pembuluh arteri kecil dan juga sederhana, dan paling kita khawatir ialah peradangan dinding pembuluh arteri di arteri koronari. Arteri koronari lah arteri yang membengkalkan darah kepada jantung tu sendiri ya. Jantung dia mengeluarkan darah darah yang ada oksigen untuk pengedaran oksigen, sel darah merah kepada seluruh anggota badan. Tapi jantung ni sendiri pun perlu pengedaran darahnya. So pengedaran darah kepada otot-otot jantung ni dibekalkan oleh arteri koronari. Yang menariknya dalam kes Kawasaki ni ialah terdapatnya komplikasi daripada masalah peradangan ini bermulanya di arteri koronari pada pangkal arteri koronari jantung itu sendiri. Yang komplikasi yang kita paling khawatir lah akibat dengan aneurisma ni. So jantung tu boleh fungsinya boleh terlibat dan boleh menyebabkan pesakit atau kanak-kanak yang terkena KD ni boleh mendapat serangan jantung melalui ischemic heart ya, ataupun dinding aneurisma tu pecah dan menyebabkan kematian mengejut. So ini yang kita dapati komplikasi yang kita amat khawatir di kalangan kanak-kanak yang terkena penyakit KD ni ya. Dan inilah gejala-gejala yang terdapat di dalam penyakit KD. Yang penting demam
Demam mesti biasanya lebih pada 5 hari, dan demam ni lah demam tinggi. Demam tinggi, kalau kita ambil suhu badan kanak-kanak yang terkena ni, demam dia demam tinggi, bukan demam biasa-biasa, demam yang amat tinggi. Dan gejala-gejala lain yang perlu ada ialah 4 daripada 5 tanda-tanda yang telah dicatatkan di dalam slide ni. So gejala-gejala yang kita dapati, demam ni demam berterusan, dia tak kebal-kebal selama lebih daripada 5 hari. Dan biasanya kita bagi ubat demam, ubat demam sebagainya, biasanya paracetamol melalui sirap ataupun melalui rektal. Kita bagi ubat demam ni, demam tu tak kebal-kebal langsung. Yang menarik sekali, kanak-kanak yang terkena KD ni, dia akan ada tabiat yang nampak dia resah, merengek, merengus, grumpy. Dia merengek. So dia tak macam demam biasa. Dan kalangan kanak-kanak ni biasanya bila dia orang demam, akibat dia orang kena jangkitan saluran pernafasan atas, sesama macam tu kan. Tapi yang ini dia tak ada sesama, tapi dia demam, merengek. Dan demam tu tak kebal-kebal. So demam ni kalau tak pergi pada perawatan doktor atau tak pergi jumpa dapat nasihat, dia boleh berpanjangan selama sehingga 3 minggu. Dan selama itulah budak tu akan merengek. Biasanya ibu dah atau penjaga akan membawa kanak-kanak ni untuk berjumpa doktor lah, sebab biasanya demam sesama ni biasanya 5 hari saja dia akan resolute, dia akan kebal. Tapi ini demam ni berpanjangan, dan rawatan demam ubat biasa tak akan meredakan demam. Dan tanda gejala lain ialah perubahan kepada mukosa bibir dan lidah. Lidah ada orang jadi nampak merah macam strawberry. So kita panggilkan ini lidah strawberry, macam rupa bentuk strawberry. Dan bibir dia orang merekah, nampak artificial merekah. So ini tanda-tanda pada perubahan mukosa bibir dan lidah. Daripada itu, ada terdapatnya kemerahan mata, kita panggil konjungtivitis. Kemerahan mata ni ialah discharge daripada cecair mata, dan dia bukan macam jangkitan bakteria, konjungtivitis bakteria. Kalau konjungtivitis bakteria, dia punya kemerahan tu ada nanah. Tapi ini ialah kemerahan dan merah tu cecair saja, bukan ada menanah. So ada kemerahan pada mata. Selanjutnya, perubahan pada hujung kaki dan tangan. Kita dapati pada kanak-kanak yang umur kurang daripada 2 tahun, kita dapati hujung kaki dan tangan dia bengkak. Nampak tu? Kawasan dorsal kaki tu bengkak. Bengkak. Dan juga akan dia dapati hujung tangan dan kaki tu akan ada kemerah-merahan. Tapak tangan merah, tapak kaki merah. Dan selepas minggu atau 2 minggu selepas bermulanya penyakit KD ni, akan nampak pada kulit tapak kaki, ujung jari akan merekah. So dia akan merekah, dia ada exfoliation. So itu kita dapati pada perubahan pada hujung kaki dan tangan. Selanjutnya akan ada ruam pada badan, sama ada seluruh badan. Dan untuk kanak yang berumur setahun ke bawah, kita akan dapati tempat di mana kita buat vaksinasi untuk BCG itu akan merah dan membengkak. So itu salah satu tanda yang biasanya doktor-doktor yang dia mensyaki kanak-kanak atau bayi yang dapat KD ni, dia akan ada tanda merah pada tempat suntikan BCG. Dan juga dia orang juga dapat ruam pada kawasan-kawasan nappy area dia, macam ada nappy rash. Selanjutnya mereka akan dapat bengkak pada kelenjar tengkuk, sama ada dua-dua belah, biasanya sebelah saja. Dan bengkak ni tak macam bengkak beguk ataupun parotid swelling sebab kena mumps. Kalau parotid swelling sebab kena mumps, bengkak tu akan bermula daripada base of the ear ni sampai ke bawah. Tapi sini kelenjar tengkuk yang bengkak, biasanya sebelah atau dua belah. Dan kalau kanak-kanak tu dibawa pergi berjumpa doktor, dan doktor ada pengalaman atau pernah tengok kes Kawasaki, atau dia telah terbaca ke, atau dia pernah melihat kes Kawasaki, dia akan mengesyaki, mungkin kanak-kanak ni ada terkena penyakit KD. Dan bila berlakunya tanda-tanda yang ada demam berpanjangan lebih daripada 5 hari,
budak merengek dan tak kebah dengan rawatan demam, ubat demam biasa, dan ada 4 daripada 5 tanda ni, so doktor akan syak. So bila doktor akan syak, biasanya dia pesakit akan dimasukkan ke hospital dan biasanya doktor akan buat siasatan darah. Dan siasatan darah ni tak spesifik ya, sebab tiada cara kita boleh confirm penyakit GD ni melalui siasatan darah. Cuma kita akan dapati darah merah dia naik, atau kalau penyakit dia dah lebih pada seminggu, darah putih akan naik sebab jangkitan bekas jangkitan kuman. Darah merah akan menurun sebab dia akan dapat pucat, dan darah membeku akan naik juga. Ni respons sum-sum tulang dengan kalau adanya jangkitan atau patologi ke dalam badan. Yang paling penting sekali, kalau seorang doktor syak kanak-kanak tu kena KD, dia akan buat imbasan ultrasound, atau kita panggil 2D echocardiografi. Dan ini ialah imbasan yang penting ya, kerana masalah yang kita tahu daripada yang saya bagi tahu tadi ialah masalah pembentukan aneurisma di pembuluh arteri koroneri. Dan imbasan ultrasound 2D echo ni penting sebab kita nak cegah komplikasi daripada aneurisma koroneri arteri ya. So, untuk pengetahuan semua, so ini ialah anatomi jantung, dan kita dapati yang kita nampak jalur merah tu ialah arteri koroneri yang supply darah kepada jantung tu sendiri ya. So ini arteri koroneri kanan ya, yang supply darah ke jantung sebelah kanan, dan arteri koroneri kaki dan mengakibatkan dinding pembuluh arteri koroneri itu lemah dan membengkak. Dan kita dapati ini dah aneurisma yang ada. Biasanya aneurisma ni berlaku kepada pangkal. Kita panggil ostia koroneri. Dia pangkal pembuluh koroneri arteri sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tapi kalau aneurisma tu terlampau banyak, dia akan boleh dapat aneurisma kepada seluruh saluran darah koroneri arteri ya. Yang paling kita risau ialah, ini ialah contoh ya, ni koroneri arteri ya, dan ini ialah aneurisma yang berlaku pada pangkal koroneri arteri kanan atau kiri. Dan aneurisma ni boleh berlaku pada lebih kurang 25% pesakit yang kena KD ya. Dan yang kita risau ya, kalau aneurisma ni terlampau besar sampai kita panggil aneurisma gergasi, dia boleh menyebabkan kematian kepada lebih kurang 1% pesakit yang kena aneurisma koroneri ini ya. Dan di sini adalah imbasan ultrasound yang saya tunjuk ya di dalam slide ini. So ini imbasan ultrasound 2D echocardiografi. Dan ini adalah aorta ya, pembuluh darah yang besar yang keluar dari jantung untuk supply darah ke seluruh anggota badan. Dan di pangkal aorta tu, inilah left coronary artery ya. Dan kita dapati di sini nampak coronary artery ini membengkak ya. Biasanya diameter internal coronary artery ialah 1 mm saja untuk bayi ya. Untuk remaja sehingga 4.5 mm. Tapi di sini kita dapati dalam kes ni ya, internal diameter dia 7.9, hampir nak jadi aneurisma gergasi ya. Dan pada cabang right coronary artery pula ya, diameter dia sampai 7 mm. So dah nak sampai gergasi. Kalau aneurisma gergasi ialah 8 mm ke atas ya. Dan satu lagi gambar yang saya nak tunjuk ialah ni kanak-kanak yang bukan setakat hanya ada aneurisma gergasi ya, malah di dalam aneurisma tu terbentuknya darah yang dah membeku thrombus. So
So setiap kali bila Dr. Syak ada penyakit KD, ya, bila ada gejala demam berpanjangan 5 hari dan ada 4-5 gejala itu, biasanya doktor akan buat imbasan ultrasound jantung untuk melihat sama ada ke tidak aneurisma yang terbentuk pada kanak-kanak yang terkena penyakit KD ini. So, skema rawatannya lah biasanya Dr. Syak dan kita akan buat kesihatan darah yang perlu untuk tengok sama ada bukti-bukti yang ada peradangan dalam badan kanak-kanak tersebut melalui kesihatan darah. Tapi kita tak boleh confirm lagi sama ada KD ke tidak. Dan kita ada banyak kesihatan darah yang lain selain daripada yang biasa kita buat. Dan seterusnya doktor akan buat imbasan ultrasound jantung ya untuk tengok lihat sama ada ke pesakit KD itu ada aneurisma coronary artery ya. Dan rawatan yang biasa kita lakukan ialah ubat demam biasa tak boleh menyebabkan demam tu turun. So biasanya kita terpaksa beri dia immunoglobulin ya secara intravena. Inilah penyuntikan antibody yang ditolehkan dari darah penderma ya. So biasanya kanak-kanak tu akan respon dalam masa 36 jam selepas kita beri suntikan intravena immunoglobulin, di mana kita akan dapati demam tu akan menurun mendadak dan kanak-kanak tu pun dah jadi macam biasa, tak merengek dah ya. Dan bukan setakat itu saja, intravenous immunoglobulin ni juga akan menyebabkan kalau ada aneurisma pada dinding pembuluh coronary artery itu akan mengecut dan dalam 80% kes ya, yang mana aneurisma itu tak terlampau besar, dia akan mengecut hingga kembali kepada internal diameter yang biasa sampai 1 mm ya. Dan selain itu kita juga akan mula beri kanak-kanak tu aspirin dalam dos yang tinggi pada peringkat awal ya. Selepas lebih kurang 1-2 minggu kita akan turun ke dos yang rendah. Dos yang tinggi inilah dos untuk mencegah inflamasi yang berlanjutan ya. Dan dos yang rendah ni ialah dos untuk kita panggil kesan antiplatelet, di mana aspirin dapat mengurangkan atau mencegah risiko pembentukan darah membeku di dalam pembuluh darah koronari ya. So itu adalah rawatan yang biasanya kita akan beri untuk kanak-kanak yang terkena KD ni ya. Dan rawatan ni perlu diberi dalam hospital. So kanak-kanak yang kita syak atau kita dah syak dan lepas tu kita confirm kena KD, memang kanak-kanak tu akan dimasukkan hospital, di mana rawatan intravena immunoglobulin ini diberi dalam masa 10 jam. Perlu diberi sedikit demi sedikit sebab kadang-kadang ada reaksi ya. Reaksi anaphylaxis ke reaksi alergik kepada plasma. So plasma ni datang dari ramai penderma darah ya. So kita terpaksa letakkan kanak-kanak tu di kawasan ward yang kritikal, dan kita akan pantau kanak-kanak sementara dia menerima rawatan intravenous immunoglobulin itu. Dan biasanya selepas kita dah beri rawatan tu, kanak-kanak tu mungkin akan dibenarkan untuk pulang setelah kita dapati kita buat semula imbasan coronary artery itu dah bertambah elok ataupun jadi normal macam sedia kala balik ya. Dan ini menarik, kita dapati di Eropah seperti di England, di France, kita dapati ada kes di mana ada kanak-kanak yang terkena COVID, terkena jangkitan COVID-19. COVID-19 ialah virus ya, virus SARS ya, virus SARS. So kita dapati ada kes di sana, ada beberapa kanak-kanak yang terkena macam penyakit KD. Ya, yang menariknya kanak-kanak yang terkena semacam penyakit KD dengan rangkaian COVID-19 ni, mereka ni berumur lebih tua. Ingatnya KD biasanya berumur COVID ni, kanak-kanak ni berumur lebih kurang 10 tahun. Mereka lebih besar dan masalahnya mereka akan dapat cardiogenic shock mereka juga dapat masalah kelemahan jantung dan juga aneurisma coronary, tapi tak setinggi macam kes KD ya. So setakat ini WHO telah buat laporan bahawa ada kes berlaku di
England, France, Amerika, dan ada tak ramai yang kanak-kanak yang mati, tapi ada beberapa orang yang mati berumur 10 tahun ke atas. Dan biasanya yang terkena ni lah kanak-kanak yang sama ada dia orang black, negro ataupun Asian origin. Yang kanak-kanak yang daripada stok Eurasian ataupun orang putih tak terkena pula ya. Alhamdulillah setakat ni di Malaysia yang setahu saya tiada lagi kes laporan sebegini yang berlaku di Malaysia. Dan di Malaysia kita juga memantau kanak-kanak yang terkena COVID-19 ni, dan ada beberapa tempat, beberapa hospital dia memang buat rutin imbasan atasan jantung di kalangan kanak-kanak yang ada COVID ni untuk tengok sama ada dia orang dapat tak kes macam yang berlaku di Eropah So yang prognosis ramalan KD ni biasanya kalau tiada pembabitan aneurisma arteri koronari, biasanya dia akan pulih ya. Kalau ada aneurisma pun kalau kecil sehingga ni ini right coronary artery dan ini left coronary artery. So ini internal diameter yang kita biasanya boleh measure melalui imbasan ultrasound. Kalau aneurisma tu kecil ataupun saiz sederhana kurang daripada 8 mm, biasanya saiz internal diameter arteri koronari itu akan pulih seperti sedia kala. Yang kita risau ialah aneurisma coronary artery yang besar, yang gergasi melebihi 8 mm. Nah, risiko tinggi komplikasi jantung ialah coronary artery yang mengalami aneurisma dia akan membengkak dan besar, tapi setelah sekian lama dia akan mengecut ya. Dan dia mengecut, dia akan menyebabkan stenosis kepada arteri koronari tersebut. Dan kalau terlampau besar sangat aneurisma tu, dia akan boleh pecah juga. Dan akibat itu boleh dapat serangan jantung acute myocardial infarction. Dan pesakit ataupun kanak-kanak yang sedang pulih daripada masalah KD ni mungkin akan dapat kematian mengejut. Walau bagaimanapun kematiannya adalah rendah 1 hingga 2%. Dan biasanya risiko paling tinggi ialah 1 hingga 2 bulan selepas kanak-kanak tersebut terkenanya penyakit KD. So bukannya biasanya kanak-kanak yang ada aneurisma yang besar ni, doktor pun tak bagi balik awal sebenarnya. So doktor akan pantau kanak-kanak tersebut di hospital dan memantau dia, tengok keadaannya dan juga buat imbasan ultrasound jantung beberapa kali sebelum dia dibenarkan untuk pulang So ini take home message So di kalangan kanak-kanak yang apabila bukan hanya ada demam saja dan ada tanda-tanda yang tertera di dalam slide ni kurang-kurangnya 2 tanda-tanda tersebut Biasanya tanda-tanda yang kita dapati yang paling biasa ialah kemerahan mata, perubahan kepada bibir dan mulut dan juga hujung kaki dan tangan, dan kanak-kanak tu merengek, silalah khawatir. Adakah kanak-kanak yang terdapat tanda-tanda ini sedang mengalami penyakit Kawasaki? So kalau ada tanda-tanda sebegini, seelok-eloknya cepat-cepatlah dapat nasihat untuk doktor dan tanya doktor adakah anak-anak ni mungkin terkena KD. Sebab kalau doktor syak KD je, biasanya dia akan masukkan kanak-kanak tu ke ward dan juga akan buat siasatan menerusi siasatan darah dan juga imbasan ultrasound ekokardiografi jantung So tu slide yang saya ada lah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Sesi pertama bersama dengan doktor settle berkenaan dengan penyakit Kawasaki, iaitu pesakit Kawasaki yang mana kalau kita nisbahkan pesakit Kawasaki ini lebih kepada pesakit yang menyerang kanak-kanak, dan ada juga kanak-kanak yang Dato' beritahu tadi iaitu 10 tahun. Dan nombor singkatannya dikenali sebagai KD. Dan insyaAllah untuk sesi yang kedua ini kita akan bersama dengan doktor untuk melihat
30 minit lagi bersama dengan doktor dan bersama-sama dengan para penonton kita untuk di ruangan komen. Jadi sesiapa yang sedang melihat ketika ini, kalau boleh, marilah sama-sama untuk kita mengisi peluang yang ada ini dengan sama-sama untuk kita komen Assalamualaikum ataupun boleh bertanya di ruangan komen. Sekarang ni ada yang bagi salam daripada Rozana Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zawiyah Abdul Syukur. Assalamualaikum. Zawiyah Abdul Syukur sedang menonton. Okay, selamat menonton. Nurul Syahida. Alhamdulillah. Bu info to share and alert. Kan? Dan ada sahabat-sahabat lain yang menonton, dan kalau boleh sesiapa yang sedang menonton, kalau boleh tekan butang like, dan kalau boleh untuk kita sama-sama alert, sama-sama untuk kita tekan bukan share untuk kita share dan manfaatkan ilmu yang ada ini. Okey, insya-Allah. Okey doktor, kita teruskan kepada soalan yang dikemukakan oleh Ika FS. Assalamualaikum. Adakah penyakit Kawasaki perlu menjalani apa-apa ujian sekiranya disyaki mempunyai penyakit Kawasaki? Biasanya kalau doktor mensyaki kanak-kanak tu terkena KD, memang perlukan berujian. Masalahnya tiada ujian spesifik untuk mengecam atau memastikan sama ada kanak-kanak tu terkena KD. So biasanya akan ambil ujian darah lah. Ujian darah ni kita akan perhatikan sama ada sel darah putih, sel darah merah, ada juga ada beberapa biomarker yang tertentu yang mungkin akan meningkat, sebab kita dapati patologi KD ni lah ada peradangan kepada dinding coronary artery, dan peradangan ni disebabkan oleh sistem ketahanan ataupun imuniti badan tu respons mendadak. So sistem imuniti badan akan mengeluarkan protein yang kita gelarkan cytokine, yang akan menyebabkan beberapa indices siasatan darah, sepertinya sel darah putih akan meningkat, sel darah merah akan menurun, dan sel darah beku akan meningkat, dan juga beberapa protein yang akan meningkat seperti cytokine atau beberapa protein yang penting kita dapati biomarker menunjukkan peradangan juga meningkat di kalangan kanak-kanak yang ada KD. Namun siasatan darah ni tak akan boleh pastikan sama ada kanak-kanak tu terkena atau tidak KD. Kita mungkin boleh mengesyaki dengan tanda-tanda gejala yang ada tadilah. So biasanya doktor akan proceed dengan buat imbasan ultrasound jantung lah untuk cek sama ada dinding arteri coronary membengkak atau dapat aneurisma atau tidak. So memang perlu kena buat siasatan. Dan kemungkinan besar akan dimasukkan ke ward untuk pemantauan lah. Okey. Betul. Kita melihat dalam konteks KD ni, mungkin kita boleh lihat golongan mana yang berisiko tinggi, kan? Namun fokusnya kepada kanak-kanak seperti mana doktor sebut sebentar tadi, iaitu paling tinggi pun ada 10 tahun. Dan ini ada soalan daripada Nurul Amani. Assalamualaikum. Saya daripada Aceh, doktor. Allah Akbar. Jauh sana di merentas negara. Dan untuk makluman saudari Amani, di Malaysia sekarang ni boleh rentas negeri dah. Kalau rentas negara belum boleh lagi. Tapi kita di alam maya ni insya-Allah kita boleh rentas dan bertanya. Dan agak menarik apa yang dibicarakan oleh soalan yang dibicarakan oleh Nur Amani. Assalamualaikum. Saya dari Aceh, doktor. Saya mahu tanya golongan manakah yang mempunyai resiko terkena penyakit Kawasaki, dan apakah penyakit ini dapat berjangkit? Okey, dua soalan doktor. Mungkin doktor boleh menjawab. Terima kasih. Okey, so penyakit KD ni memang pengkhususannya lah pada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5 tahun Dan majoriti kanak-kanak yang
terkena KD ni lah dia kalangan umur yang lagi kurang daripada 2 tahun. So antara 18 bulan hingga 2 tahun. Biasanya kanak-kanak yang berumur 6 bulan ke bawah tak terkena sebab mungkin pada masa tu pada masa umur 6 bulan ke bawah tu mungkin ada antibody daripada ibu yang ibu pas kepada bayi semasa mengandung dan juga lahir. So dan juga kanak-kanak yang menyusui badan ibu mungkin akan dapat antibody secara pasif daripada susu ibu. So biasanya kanak-kanak umur 6 bulan ke tahun jarang kena Kawasaki. So biasanya daripada umur 1 tahun hingga 2 tahun dan juga kurang per 5 tahun ya. So itu yang terdapati. Dan walaupun penyakit KD ni pada asasnya ia dapat jangkitan virus ya. Bermulanya jangkitan virus tapi sebenarnya dia bukan penyakit berjangkit ya. Dia adalah komplikasi daripada jangkitan virus yang bayi atau kanak-kanak tu terkena dan dapat peradangan kepada dinding arteri koronari. So penyakitnya tidak berjangkit. Pada asasnya dia dapat jangkitan kuman tapi dia bukan penyakit berjangkit. So kalau ada sesiapa dalam keluarga yang kena KD, so kanak-kanak lain yang duduk satu rumah ke atau close contact dengan kanak-kanak KD itu tak akan dapat KD ya. Okey, terima kasih Doktor. Ini pun sama juga soalan daripada Hafiza Doktor. Yang bertanya macam mana nak cegah penyakit ini dari anak-anak saya. Allah, saya rasa Doktor telah menjawab apakah penyakit ini boleh berjangkit dan ada rekitan daripada Hafiza Zahiri ini macam mana nak cegah penyakit ini daripada menjangkiti anak-anak kita. Sebenarnya tak ada cara nak cegah. Sebenarnya tak ada cara nak cegah daripada dapat KD ya, dengan izin Allah nak dapat ya, sebab dia dapat satu jangkitan virus dan daripada situ boleh dapat KD. Tapi sebenarnya tak ada cara untuk dapat cegah KD. Namun bila dapat KD dia tidak pula merebakkan KD kepada kanak-kanak lain. So itu yang kita kena faham lah. Okey. Jadi kena hati-hatilah dalam konteks di mana doktor terangkan kepada kita, kena hati-hati dengan penyakit KD. Walaupun penyakit ini, doktor, saya nak tanya dulu. Sebelum tu saya nak tanya sedikit. Nak tanya, penyakit KD ni, Kawasaki ni, biasa orang muda dengar Kawasaki ni motor je doktor. Tapi ini tiba-tiba ada penyakit, agak pelik, agak janggal dekat sebenarnya ni. Dan sebut Kawasaki, semua orang minat doktor. Tapi sebut penyakit ni, semua orang takut lah KD. Okey doktor, soalannya penyakit Kawasaki ni, adakah penyakit baru ataupun telah lama? Dan soalan seterusnya, setakat ini Malaysia ada tak yang kena penyakit KD? Penyakit KD ni bukan baru sebab seperti slide yang saya tunjuk tadi kan, Dr. Kawasaki tu dia telah melihat kes semenjak tahun 1961 dan pada tahun 1967 tu yang dia keluarkan, dia publish yang ada 50 orang pesakit kanak-kanak Jepun yang ada KD So dia bukan penyakit baru. Penyakit tu dah ada dan kes pertama yang telah direport adalah pada tahun 1961. So bukan baru, dah ada dah lebih pada 60 tahun dah pesakit pertama yang kena KD ni yang dirawat oleh Dr. Kawasaki tu masih hidup So budak tu masa tu umur 4 tahun 3 bulan masa dia kena penyakit KD yang Dr. Kawasaki sendiri tengok So pesakit pertama yang kena KD masih hidup masih hidup, tak ada masalah. Dan di Malaysia pun saya pernah merawat kes KD di hospital semasa saya bertugas. Dan di kalangan pakar-pakar kanak-kanak, penyakit KD ni kalau jadi pakar kanak-kanak kena tahulah So bukan setakat tahu motosikal Kawasaki je. So kalau pakar kanak-kanak dan doktor yang biasa atau ada pengalaman merawat kanak-kanak, biasanya dia orang akan tahu penyakit KD ni atau penyakit yang dinamakan Kawasaki. So bukan benda yang macam setakat motor je. So doktor-doktor pakar kanak-kanak dan juga doktor yang merawat kanak-kanak biasanya tahu penyakit KD ni. Orang ramai mungkin tak tahulah sebab jarang dengar kan. Yang tahu motor Kawasaki je lah. Okey doktor.
Alhamdulillah di atas penerangan. Betul. Tadi doktor ada menyebut tentang KD COVID. KD COVID. Soalan ni ada kemukakan oleh Alfa Zamahuri. Salam doktor, berkaitan dengan COVID dengan KD tadi macam mana ya berkait? Dia nak tanya macam mana COVID dengan KD ni ada kaitan tak? Macam mana tu? Mungkin doktor boleh daripada slide yang saya bagi tadi kan, KD ni asalnya lah biasanya kadang-kadang tu terkena jangkitan kuman, iaitu virus ya. Dan COVID ni lah virus ya. So kita dapati daripada WHO dan juga daripada report yang kita dapati daripada US, France, England ya, kita dapati ada kes semasa pandemik COVID ni, ada kanak-kanak yang ada gejala-gejala yang nampak macam KD ya. Sebab KD di barat ni dia tak seberapa rancak seperti KD di negara Asia ataupun negara Asia Timur ya. Sebab banyak kes KD ni di kalangan orang yang berasal daripada Asia ataupun orang Jepun ataupun orang Korea dan juga orang-orang Asia lain ataupun orang yang black, negro ataupun Asian ya. Di kalangan Westerner jarang berlaku, tapi semasa pandemik COVID ni dia dapati ada ramai kanak-kanak di negara barat yang terkena seakan-akan macam KD ya. Dia punya gejala macam KD betul, dan kanak-kanak ni lebih tua daripada kanak-kanak yang kena KD ya. Biasanya umur sekitar 9-10 tahun. Dan apa yang kita dapati, dia orang dapat gejala-gejala macam KD ni dengan dapat hypotension ya. Tekanan darah yang rendah, dapat shock dan dapat patologi masalah berangkaian dengan beberapa organ-organ tertentu. So masalahnya dia orang dapat macam sakit perut yang amat sangat, diarrhea, lepas tu kegagalan jantung, cardiogenic shock, pembekakan kepada hati dan juga aneurisma kepada arteri koronari ya. Ada beberapa kematian, tak banyak, ada beberapa kematian, tapi sebab itu WHO telah memberi penerangan dan juga highlight bulletin diorang yang bahawa kemungkinan ada asosiasi antara COVID-19 dengan juga KD ya. So kita mesti ingat ya, COVID adalah satu jenis virus dan KD biasanya berpunca daripada jangkitan virus. Daripada jangkitan virus tu mungkin akan berlaku peradangan kepada dinding arteri koronari jantung. So itu yang mereka tengok asosiasi antara COVID-19 dan KD. Alhamdulillah setakat ini yang saya tahu ya, saya dapat panggilan dan juga latar menyiasat latar belakang. Setakat ni seperti DG Kementerian Kesihatan beri maklumat, tiada lagi kes yang asosiasi antara korelasi antara COVID-19 dengan KD di kalangan kanak-kanak yang ada COVID di Malaysia ya. So kanak-kanak yang ada COVID di Malaysia ni pun kita buat pemantauan, dan ada setengah hospital dia orang akan buat imbasan ultrasound kepada jantung untuk melihat sama ada dinding koronari arteri itu membengkak ataupun ada aneurisma. So setakat ni belum ada kes yang mengasosiasikan COVID-19 di kalangan kanak-kanak di Malaysia dengan KD. Okey. Apa yang Datuk terangkan kepada saya, sebenarnya saya pun dah mendengar tu COVID yang KD pun sebenarnya tak takutlah. Okey Datuk, kita teruskan persoalan. Sebab masa kita ada 15 minit lagi. Okey, untuk kita habiskan tempoh 60 minit bersama dengan pakar. Jadi sesiapa yang belum komen, belum tekan share, belum tekan like, cepat-cepat. Sebab kita masih ada 15 minit lagi. Kita akan stop 60 minit bersama pakar, kita akan habiskan. Jadi siapa yang lambat komen, lambat memberi soalan, kita akan habiskan. Ini pun bila bersama dengan pakar kita bawa petang ini. Jika tidak bertanya, ambil peluang yang ada ini, agak rugi bagi kita. Okey, kita teruskan lagi doktor. Boleh saya tahu apakah rawatan untuk penyakit ini? Okey, kita bicara tentang KD tadi. Bagaimana untuk rawatan pula doktor?
Okey, bila seorang doktor mensyaki kanak-kanak yang ada KD, biasanya kanak-kanak tu akan dimasuk ke hospital. Ya. Dia akan dipantau, akan diperiksa dan akan dipantau dia punya parameter dia lah, tekanan darah dia semua tu kita akan pantau. Dan biasanya doktor akan periksa darah lah untuk mengetahui beberapa ciri-ciri sama adakah tanda-tanda peradangan kepada badan ataupun sistem darah ataupun sistem imuniti pada kanak-kanak tersebut, ya. Selepas doktor mensyaki budak ada demam dan gejala-gejala antara 4 hingga 5 daripada tanda tersebut, dan biasanya doktor akan buat imbasan ultrasound dalam masa terdekat, ya. So rawatan yang perlu kanak-kanak ni hadapilah, pertama kanak-kanak tu akan diletakkan di kawasan acute. Kalau ada ward kan, biasa kita pergi ward kan, ada acute bay, sub-acute bay. So kanak-kanak yang disyaki coronary KD ni akan diletakkan di hadapan nurse, counter nurse, sebab nurse akan terpaksa pantau. Dan mereka akan membuat pengamatan yang lebih berkala dan lebih kerap lah, sebab takut berlakunya shock ataupun kanak-kanak tu akan mendapat komplikasi jantung yang mengejut, ya. So bila telah dibuat siasatan dan dibuat imbasan dan doktor shock, okey, kanak-kanak ni mungkin memang highly likely dia kena KD, dan doktor akan mulakan rawatan, ya. Dan rawatan yang kita beri ialah infusi intravena immunoglobulin, ya. Dan ini perlu diberi dalam masa 10 jam, ya. 2 gram per kilo. Untuk setiap kilo berat budak tu kita bagi 2 gram jumlah infusi immunoglobulin, ya. So kadang-kadang kita doktor buat lawak sikit lah. Cara paling mahal untuk menurunkan demam ialah kanak-kanak yang kena KD. Sebab dia tak boleh bagi Panadol, tak boleh bagi paracetamol, dia tak akan respon. Kena bagi infusi immunoglobulin. Harganya tak payah bincang lah, ya. Tapi harganya boleh tahan lah, mahal juga lah. Tapi kalau perlu memang kita akan beri IVIG ni lah, ya, dalam masa 10 jam. Dan biasanya diberi antara hingga 10 hari selepas demam bermula. Selepas 10 hari pun kita boleh beri, tapi kalau ada indikasi yang perlu, biasanya kita akan bagi IVIG selama 10 jam, ya. Dan bukan setakat bagi IVIG, kita akan bagi kita melihat, ya. Kita berbicara tadi berkenaan dengan bicara tentang bagaimana untuk mendapat rawatan. Dalam KD ni, Rozana Abdul Rahman bertanya, berapa lama rawatan KD ini diberikan? Dalam konteks rawatan IVIG itu biasanya 10 jam saja secara intravena, dan aspirin kita boleh beri secara oral. Dan biasanya doktor akan memantau selama sekurang-kurangnya seminggu 2 minggu. So budak tu pesakit harus tinggal di hospital lebih kurang dalam masa seminggu 2 minggu lah. Dan kalau ada aneurisma yang gergasi tu, lagi lama lah dia kena tinggal di hospital, sebab doktor nak tengok komplikasi yang memang tinggi lah dalam masa sebulan hingga 2 bulan selepas terkenanya KD. So, biasanya itu yang akan kita buat lah di hospital. Okey. Doktor, kita melihat doktor menyebut tentang rawatan, doktor menyebut tentang berapa lama tempoh rawatan. Cuma ada persoalan daripada Izzatul Syahira yang bertanya, adakah penyakit Kawasaki atau KD memberi kesan sampingan kepada pesakit dalam tempoh jangka panjang? Betul tak benda ini berlaku? Biasanya kalau pesakit tak ada kesan aneurisma koronari, ya, biasanya dia orang akan sembuh sedia kala. Kalau ada pun aneurisma koronari yang tak besar, sedikit atau moderate pun akan sembuh juga. Yang komplikasi ialah itulah 1%, 25% akan dapat aneurisma, hanya 1% saja yang mungkin dapat komplikasi serangan jantung atau kematian mengejut. So sebenarnya peratus yang dapat komplikasi sebenarnya tak tinggi, sikit saja, ya. Dan jangka masa panjang biasanya seperti yang saya cerita tadi lah, kanak-kanak first kali yang kena tu sampai sekarang masih hidup, ya. Sebenarnya tahun 1961 sampai sekarang masih hidup.
So tiada komplikasi. So biasanya selepas 1-2 bulan, biasanya kalau kanak-kanak tiada masalah, biasanya tak akan mendatangkan komplikasi yang berpanjangan. Cuma daerah mungkin akan dipantau, perlu datang untuk rawatan berkala, bukan rawatan berkala, lawatan berkala ke hospital untuk doktor memantau kesihatan beliau lah. Okey. Alhamdulillah, penerangan yang sangat baik dan saya memberi manfaat yang besar kepada kita. Okey, kita teruskan sedikit lagi doktor. Kita melihat penyakit ini bagaimana untuk merawat semoga itu dalam proses untuk rawatan. Sekarang ini orang nak mengelak je segi terkenanya penyakit KD ataupun dijangkiti penyakit KD. Jadi Khairinatul Asrar, Khairinatul Asrar, doktor, adakah jika kita beri vitamin C pada kanak-kanak dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit KD ini? Mungkin apa komen ataupun respon doktor? Ada juga pengamal perubatan yang menasihati untuk mengambil vitamin C. Sekiranya kalau ada sesama, kalau budak mula sesama atau batuk-batuk beringus, mengambil vitamin C daripada awal ya. Biasanya kalau di kalangan dewasa kita ambil macam 500 mg hingga 1 gram vitamin C bila kita ada tanda-tanda yang kita kena sesama. Tapi untuk KD ni saya rasa vitamin C tak ada memberi kesan sebab dia dah terkena jangkitan virus ya, lebih kurang 1-2 minggu sudah ya. So kita tak boleh bagi vitamin C untuk cegah dia dapat KD. Kalau dia dapat, Allah izin mana dia dapat lah. So saya rasa pemberian vitamin C tak akan dapat mengurangkan risiko untuk dapat KD lah. Okey, alhamdulillah. Jadi pentingnya apa yang diterangkan oleh doktor sepanjang 55 minit berkenaan dengan penyakit KD itu sebenarnya membuka satu dimensi baru kepada kita bahawa yang pentingnya isu kesihatan. Kita mahu tak seperti mana kita takut COVID, kita tak nak COVID itu kena pada diri kita. Sama juga penyakit-penyakit lain seperti KD ataupun penyakit-penyakit lain, kita tak nak juga. Na'udzubillah min zalik, kita mengelak penyakit ini. Jadi pentingnya untuk kita melihat peranan ilmu. Contohnya pada petang ini kita telah bawakan kepada masyarakat dan para pendengar sebenarnya KD ataupun penyakit Kawasaki. Sebelum orang muda sebelum ni tahu Kawasaki adalah satu kenderaan ataupun motosikal, tapi pada petang ini ia merupakan satu wabak ataupun penyakit. Penyakit Kawasaki ataupun dikenal sebagai KD. Okey. Jadi alhamdulillah sangat bagus apa yang dibicarakan oleh doktor pakar kita sebentar tadi bahawa pentingnya untuk kita melihat untuk penjagaan diri kita, penjagaan kanak-kanak dan untuk kita melahirkan generasi yang sihat. Alhamdulillah, dan sekali lagi kita melihat bahawa pentingnya untuk kita faham tentang KD ini. Dan doktor, alhamdulillah sebenarnya segmen kita sekarang ni dah mengakhiri 60 minit. Jadi saya sebenarnya nak stop 60 minit je. Siapa yang tak nak tanya, mungkin kita akan jumpa di ruangan bersama dengan pakar, bicara pakar 60 minit yang lain. Okey. Kalau mungkin ada kata-kata terakhir daripada doktor untuk segmen ini, silakan. Take home message ataupun pesanan saya lah, sekiranya sesiapa yang ada bayi atau kanak-kanak ataupun atuk atau nenek yang jaga cucu so kalau kita ada kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah yang demam, bukan demam biasa demam dan juga ada ciri-ciri demam yang lebih daripada 5 hari dengan ada 4 atau 5 hari. Saya ingin mencelah, boleh tak? Boleh tak? Tergolong terus dengan persoalan Razi Abdullah. Agak sedih jika tak menjawab kan? Okey, Razi Abdullah ada bertanya, Assalamualaikum doktor, adakah penyakit KD ini boleh berubah dan apakah langkah pertama yang perlu dilakukan sewaktu berada di rumah? Terima kasih doktor. Mungkin doktor boleh menjawab soalan ini dan terus pada pergolongan. InsyaAllah. Silakan doktor. Setakat yang saya tahu penyakit KD ni jarang berulang bila kena tu jarang kena lagi sekali. Amat jarang sekali. Ada berlaku tapi memang amat jarang. Langkah pertama yang perlu dilakukan lah itulah.
kalau kita ada kanak-kanak di bawah jagaan kita atau anak kita sendiri, cucu kita sendiri yang ada demam lebih daripada 5 hari, merengek dan juga ada gejala 4 daripada 5 tanda-tanda yang saya sebut tadi itu, bawalah jumpa doktor. Keberangkalian, kemungkinan beliau dijangkiti KD. Dan teruskan dapat rawatan dan juga nasihat daripada doktor ya. So doktor akan buat siasatan, confirm dan juga akan buat rawatan seterusnya, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Tentu boleh saya tanya lagi satu soalan. Kasihan pada pendengar kita. Ada soalan kepada Razana Abdullah. Adakah penyakit ini memberi kesan sampingan pada pesakit? Contohnya lambat bercakap. Sebab ni penting ni. Kadang-kadang kanak-kanak kan lambat bercakap dan sebagainya. Mungkin minta maaf. Setahu saya kesan sampingan tu ialah yang mereka yang ada aneurisma dinding koronari arteri lah. Ya. 25% akan dapat aneurisma dan hanya 1% saja yang ada risiko dapat komplikasi serangan jantung mengejut yang membawa kematian mengejut. Yang contoh lambat cakap ni tak ada kena-mengena dengan KD ni ya. Biasanya budak perempuan cakap lebih cepat, lebih awal daripada lelaki. Budak lelaki kadang sampai 3 tahun pun tak bercakap-cakap. Cuma dia faham apa kita cakap, cuma dia lambat ataupun berat nak bercakap. So selagi dia, seorang kanak tu boleh berinteraksi dengan kita, bila kita bercakap, dia tengok mata kita, dia mungkin tak cakap tapi dia tunjuk apa yang dia nak, atau dia cakap pelat apa tapi dia faham apa yang kita cakap dan kita juga faham dan dia juga ada interaksi antara mata kita dengan mata kita. So biasanya tak usah kata lah. Ya, kalau budak lelaki sampai 3 tahun memang lambat sikit cakap. Budak perempuan memang tetap bercakap. So tak ada kena-mengena lambat cakap dengan KD ya. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa semua soalan-soalan yang diajukan di ruangan komen telah dijawab oleh Dr. Pakar kita pada petang ini, iaitu Dr. Kamarul. Alhamdulillah, sangat signifikan sebenarnya kita menjemput Dr. Pakar kita pada petang ini. Sebab penyakit KD ini kadang-kadang kita tak alert dan menyebabkan kita tak tahu, dan inilah sebenarnya satu cara penyakit ini tersebar kita tak tahu. Jadi apabila kita dah tahu keadaan 60 minit kita bersama kita tadi, sebenarnya kita dah tahu dan kita manfaatkan ruangan ilmu ini untuk kita amalkan untuk penjagaan daripada pelbagai penyakit yang ada. Ini kita akan daripada Razana Abdul Rahman. Terima kasih doktor di atas pencerahan. Alhamdulillah. Dan kita harapkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kamarul yang merupakan pakar kanak-kanak, dan alhamdulillah insya-Allah 60 minit bicara pakar kita akan lagi bersama-sama dalam isu-isu kesihatan yang related dengan kehidupan kita. Kenapa? Untuk kita melihat generasi kita sihat dari segi fizikal, dan insya-Allah kita juga melaksanakan kita mesti ibadah untuk kita sihat juga dari segi spiritual. Insya-Allah kita akan jumpa lagi 60 minit bersama pakar dan siri-siri yang seterusnya. Jadi kepada para pendengar yang sedang mendengar juga, siapa yang tak dengar boleh tahu. Yang mendengar itu boleh bagi tahu kepada yang tak dengar. Mohon untuk follow kami di Al-Islam Specialist Hospital. Kita akan cuba laksanakan program-program online untuk kita memudahkan masyarakat bahawa pentingnya isu kesihatan dan isu kita masuk ibadah. Kita sama-sama mengangkat kita masuk ibadah ini dan isu kesihatan ini sejajar, kan? Mudah-mudahan bagi manfaat yang besar kepada masyarakat kita. InsyaAllah mudah-mudahan untuk kita ulangi sekali lagi, kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Marilah sama-sama untuk kita laksanakan kesihatan kita. Saya rasa sekadar itulah perbincangan petang ini. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu datang daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.